Hai, Assalamualaikum. Aku Safiza Misha. Welcome back to Muza Channel. Kepada yang baru, aku nak minta tolong untuk subscribe. Yang dah subscribe, aku nak ucapkan terima kasih. Seperti mana yang korang tahu, gempa gempur PS5 akan keluar. Jadi, aku rekod video ni 9 hari bulan 11 dan PS5 akan dilaunchkan 12 hari bulan 11. Tapi di Malaysia akan masuk mungkin dalam 19 hari bulan 11. Jadi nantikan keluaran PS5 untuk korang semua. Jadi apa yang sangat yang special dengan PS5 ni yang ramai orang bercakap PS5 akan keluar final edition PS5 yang terbaik. Memang betul, aku akan ceritakan beberapa spek yang dibagi tahu oleh PS5 kejap lagi. Tapi yang specialnya dengan PS5 ni nak dibandingkan dengan PS3 atau PS4 yang dulu PlayStation tak gemparkan, tak hebohkan apa spek dia orang. Tetapi untuk PS5 ni dia orang bagi tahu spek, resolution yang digunakan, berapa FPS dan sebagainya. Dulu kalau kita main PS3 atau PS4, kita macam budak-budak newbie yang nak main game konsol yang hanya tahu okay, game ni best dan storyline untuk game ni best, jadi aku main je. Kita tak tahu pun apa spek-spek yang diberi oleh PlayStation sendiri. Tapi untuk PS5 kali ni, PlayStation bagi semua spek yang untuk kita tahu seperti mana yang kita main game dalam komputer, kita tahu spek-spek pada segi grafik card kita guna, RAM berapa besar kita guna, dan yang sama juga PS5 PlayStation bagi macam tu juga. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan intro dahulu. Roll it. Jadi apa yang spek dibagi, apa yang kelainan yang diberi oleh PlayStation sendiri untuk last edition diorang. Jadi yang pertama aku boleh cakap daripada segi design diorang. Design PS5 ni berbeza dengan design-design yang berada di PS2, PS3 dan PS4. Design PlayStation sebelum ni dia lebih kepada kotak yang orang tahu sendiri, petak macam tu je. Tapi untuk PS5 ni, korang boleh check out gambar sini yang orang akan letak. Tengok, nampak tak dia ada shape dia yang cantik, ada mainan kontras dengan white and black, ada lampu LED kat situ semua. Jadi itu adalah satu something new yang diberi oleh PlayStation, iaitu final edition orang. Yang kedua adalah 4K resolution. Seperti mana yang kita tahu, PS4 dulu hanyalah support 1080p sahaja. Tetapi untuk PS5 ni kita diberikan dengan 4K resolution. Aku tak tahu macam mana developer gaming nak tukarkan, let's say contoh satu game Gran Turismo, macam mana dia nak ubah fix kan daripada 1080p gaming dia punya resolution to 4K resolution. Aku rasa tu quite hard untuk dia orang fix benda tu, untuk tambahkan benda tu untuk jadikan dengan 4K resolution. Tapi aku rasa benda ni tak jadikan masalah bila PlayStation cakap aku punya spek kali ni, gaming aku kali ni jadikan sebagai 4K resolution. Mesti of course gaming games developer akan buat yang terbaik untuk PlayStation. Now kita pergi ke tempat ketiga, iaitu PlayStation dah bekalkan kita untuk merasai 120 FPS ataupun Hz yang ada dekat PlayStation 5 sendiri. Kalau kita tengok dari segi 120Hz ni dah ditinggalkan zaman kalau nak dibandingkan dengan spek yang berada dekat PC. PC sekarang dah support 244Hz dan aku rasa tu yang paling tinggi kot, 244. Yes, rasanya lah 244 paling tinggi sekarang yang ada dekat PC. Tapi untuk PS5 kali ni aku rasa quite nice sebab nak dibandingkan dengan PS4 yang dulu. PS4 dibekalkan hanya dengan 30 FPS saja, tapi untuk edition PS4 Pro adalah 60 FPS, tapi itu baru 60 FPS. Tapi untuk PS5 kali ini diberi 120 FPS. Untuk kita gaming, untuk kita main game konsol dengan 120 FPS dengan 4K resolution, aku rasa memang nice dia punya resolution dengan combination 120Hz dengan 4K resolution, game tu akan terlihat lebih cantik. Di tempat keempat ni adalah penambah rasa untuk 4K resolution dan 120 FPS. Kalau ada benda yang di tempat keempat ni, game kita akan jadi superb cantik gila kualiti dia.
Okey. Yang di tempat keempat adalah ray tracing. Apa tu ray tracing? Ray tracing ni adalah okey. Contoh aku cakap kalau korang main dengan kalau korang main game di PS3 dulu ataupun PS4, korang tengok certain game yang korang main, kalau ada shadow-shadow, tempat-tempat gelap, korang akan nampak benda tu malap je. Dia tak hidup benda tu tak live. Tapi ray tracing ni akan menghidupkan gambar kualiti video tu. Seperti mana kalau korang main game-game macam In the Jungle ke apa kan, benda-benda God of War, macam tempat tu macam banyak backlight. So, ray tracing ni akan hidupkan shadow-shadow yang ada. So, game korang akan rasa feel macam game ni hidup. Korang akan rasa macam korang in the game. Korang akan dalam game tu. Kalau tak percaya, korang kena beli. Spek yang dibagi tahu oleh PS5 ni adalah spek yang memang superb gila. Aku memang tak boleh nak tunggu tu keluaran PS5 ni. Di tempat kelima adalah penggunaan SSD. Yes, PS5 sekarang dah gunakan SSD. Nampak tak? Kehebatan PlayStation dekat sini dia dah bagikan. Yang Final Edition ni yang dibagi spek yang memang all out punya spek. Apa yang lagi special, PlayStation declarekan SSD diorang adalah SSD yang paling laju sekali dekat dunia sekarang. Tak ada yang aftermarket punya SSD ataupun yang dijualkan SSD, tak ada yang boleh fight dengan SSD yang ada dekat PlayStation ni. Ialah boleh support 5.5GB per second hinggalah 9.5GB per second. Kau nak cari SSD kat mana dengan laju macam tu? Kita imbaskan balik zaman kita guna PS3 ataupun PS4 dulu. Kau ingat tak zaman korang main game, nak loadkan game, memang ambil masa yang lama sikit lah. Berbanding dengan sekarang mungkin akan laju sok macam tu kot. Dulu, kau bayangkan dengan 1080p 30fps saja nak load game pun dah lama. Sebab dulu kita guna PlayStation hanya gunakan HDD saja. Kau bayangkan kalau sekarang untuk PS5, PlayStation masih gunakan HDD lagi. Kau fikir berapa lama dia nak load game, ambil masa untuk load game, memang akan jadi lama gila. Dan PS5 juga bekalkan dengan internal storage 128GB. Aku tak sure, yang ni aku tak sure. Kalau korang nak upgrade internal storage untuk PS5 ni, aku tak tahu boleh pakai ke tak. Sebab bila aku baca dekat certain forum, ada cakap kalau nak upgrade boleh. Tapi korang boleh kena gunakan SSD ataupun internal storage yang dibuat oleh PS5 sendiri. Yang dibuat oleh PlayStation sendiri. Korang tak boleh beli aftermarket internal storage ke apa. Korang tak boleh beli. Korang nak beli, korang kena upgrade through PlayStation sendiri. Korang nak beli hardware yang diorang jual. Tu adalah something good marketing bagi aku untuk diorang tingkatkan lagi jualan mereka. Mereka buat macam ni. Bagus PlayStation. Yang keenam adalah 3D audio. Yang ni yang aku betul-betul tertunggu. Yang aku nak tengok sangat. Boleh ke PlayStation buat 3D audio ni? Yes, bukan setakat headphone yang diberi boleh support 3D audio. Tapi PlayStation cakap, okay, let's say kita beli PS5 ni. Dalam PS5 sendiri, dia ada satu sistem yang mana dia detect TV kita mono stereo kan. Dia boleh jadikan mono stereo, jadikan dengan 3D audio. 3D audio ni macam Dolby Atmos yang kita tengok kat cinema. Let's say kalau korang main game tembak datang arah sini, korang boleh tahu tau. Tembakan tu dari arah kanan ataupun arah kiri. Aku nak tengok benda ni PS5 nak buat macam mana. Jadi tak benda ni? Di mana korang pakai TV yang biasa, mono stereo dan ditukarkan dengan PS5 punya software, ditukarkan jadi 3D audio. Kita tengok PS5 ni boleh buat tak dengan apa yang diorang cakap. Di tempat ketujuh adalah PS5 menggunakan prosesor AMD Zen 2 dan grafik card didatangi dengan grafik card RDNA Custom 2. Korang tak perlu risau untuk prosesor ataupun grafik card kali ni. Korang nak berfikir, okey ke prosesor untuk PS5, okey ke grafik card untuk PS5. Yes, AMD dan Nvidia dah declarekan diorang buat kerja, the best job yang diorang buat untuk PS5 kali ni, iaitu Final Edition punya PlayStation. Korang tak perlu risau sebab ya AMD dengan Nvidia sendiri kot yang declare diorang buat yang terbaik untuk PlayStation ni. Jadi PS5 ni juga didatangi dengan 16GB RAM DDR6. Ya, kita tahu DDR6 ni lebih laju, lebih superb daripada DDR4 yang ada dekat
PC tu. Okay, now kita pergi ke bahagian konsol untuk PS5 ni pula. Okay, konsol dulu kita panggil dia DualShock 4 ataupun DualShock 5. Untuk kali ni, untuk PS5 kali ni kita dah tak panggil DualShock, kita panggil DualSense. Mungkin nama yang DualSense tu aku akan ceritakan kenapa nama dia jadi DualSense. Okay, kenapa nama dia jadi DualSense ni disebabkan mungkin ada PS5 tambahkan dekat controller dia ada adaptive trigger. Adaptive trigger ni macam dekat diorang letak dekat L2 dan R2. Di mana kalau contoh kita main game game shooting tapi kita guna pemanah tau. Kita guna pemanah bila kita tekan L2, trigger dia tu korang boleh rasa time bila korang tarik stretch tu dah ketat ataupun loose, time mana korang nak lepas tu dia akan rasa tau trigger dekat situ. Yang ni pun aku nak rasa sendiri macam mana rasa dia untuk controller kali ni. DualSense ni juga dibekalkan dengan motion sensor. Apa tu motion sensor? Okay, macam contoh kita main PS4 dulu, DualShock PS4. Kita main game FIFA, like say kita main game FIFA. Bila kita shoot, kena tiang, controller tu akan vibrate. Tu yang ada dekat PS4. Tapi untuk PS5, dia ubah, dia guna motion sensor. Okay, let's say kita main game-game storyline yang ada watak tu pegang karakter tu pegang pasir ataupun apa-apa. Okay, contoh kalau watak tu pegang pasir, kita boleh rasa tau feel yang dia pegang pasir tu dekat kita punya controller. Hebat tak hebat yang PS5 ni bagikan untuk kita kali ni. Yang ni memang aku tertunggu gila macam mana rasa dia untuk gunakan dual motion, adaptive trigger ni yang ada dekat controller dia sendiri. Dan juga DualSense ni dibekalkan dengan built-in mic. Yes, benda ni bagi aku nice gila sebab dulu main PS4 kita just pakaikan, kita cocok earphone yang ada sebelah tu dan kita kena cakap kuat tau sebab kita nak bagi dengar kita punya voice tu, kita nak bagi dengar dekat mikrofon dia orang. Tapi untuk kali ni aku rasa kita tak perlu cakap terlalu kuat sebab mic tu dah ada dekat controller tu sendiri. Jadi kita boleh cakap macam kalau kita tengok balik, dia ni betul tak betul cakap dengan controller kan. Macam tu lah PS5 nak buat untuk kita kali ni. Jadi sampai di sini saja aku rasa untuk aku racun korang dengan spek-spek PS5 yang ada ni. PS5 bagi aku, PS5 tahun ni dia akan mengaut keuntungan yang besar gila. Diorang akan dapat sales yang betul-betul kau-kau untuk final edition ni. Jadi PS5 ni didatangi dengan dua version, iaitu satu adalah Blu-ray disc yang mana korang boleh masukkan CD dan satu lagi adalah digital version. Digital version ni korang tak boleh masukkan CD, korang just download, beli game tu melalui PlayStation Store, then download, dia akan save dekat internal storage. Macam tu je lah. Jadi untuk harga yang boleh masukkan CD adalah $499.99 USD bersamaan dengan duit Malaysia kalau kita convert dengan 2,064 ringgit sahaja, 2,064 ringgit sahaja. Maybe kalau masuk kat Malaysia campur dengan tax akan jadi 2,500 ringgit. Maybe aku pun tak sure dengan harga yang akan ada dekat Malaysia ni. Jadi nak tahu harga tu dia akan keluarkan official maybe dalam 19 November ni kot. Dan satu lagi version yang korang tak boleh masukkan CD iaitu version digital version lah. Senang cakap, dijual dengan harga 399.99 USD. Dalam Malaysia punya maybe dalam around 1,650 ringgit Malaysia. Kalau masuk Malaysia maybe yang ni akan jadi 2,200 something maybe. Yang tu kita tak tahu berapa tax Malaysia akan masuk, kita tak tahu berapa. Jadi kalau untuk DualSense wireless controller, untuk controller dia dijual dengan tanda harga US 69.99 US dollar bersamaan dengan 289 ringgit. Dan kalau korang nak beli full spec ni, aku cakap semua harga yang untuk full spec plus 3D wireless headset. Untuk headset dia 3D dijual dengan tanda harga 99.99 USD iaitu RM413 Malaysia. Ni tak campur kalau aku tak campur dengan tax ni, harga aku just bagi harga yang aku convert macam tu je. Anggaran harga sahaja. Dan HD camera dijual dengan 59.99 USD dollar iaitu RM124. Dan media remote dijual dengan 29.99 USD bersamaan dengan RM124. DualSense charging station. Okey, yang DualSense remote control dia ada didatangi dengan adapter dia. Korang boleh beli tu style gak. Korang kena tengok video.
tu dijual dengan 29.99 USD dollar, iaitu RM124. Jadi aku rasa sampai di sini sajalah video untuk spek PS5 kali ni untuk aku racun korang. Kalau korang suka, korang boleh subscribe, korang boleh komen. Lagi satu, korang boleh komen adakah korang akan beli PS5 ni kalau dia keluar nanti. Kalau bagi aku akan beli PS5 ni. Jujur aku cakap, aku akan beli sebab this is the last edition untuk PlayStation. No more PlayStation console game anymore. Okay. Jadi kalau korang suka, korang boleh like and share. Yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Yang dah subscribe, aku nak ucapkan terima kasih. Yang tengok video ni sampai habis, aku nak ucapkan terima kasih juga korang support aku sampai hari ini. Jadi kita jumpa lagi di next video. Guys, sebelum korang habiskan tengok video ni, aku terlupa nak beritahu siapa yang sponsor untuk video kali ini. Yang sponsor video untuk kali ini adalah Way Out Store. Yang sponsor baju aku pakai ni, Muhammad Ali, Supreme Muhammad Ali ni seorang legend kat sini. Jadi kalau korang berminat dengan pakaian streetwear seperti mana Supreme, Santa Cruz ataupun Stasi, korang boleh check out diorang punya IG. Kalau korang nak beli, korang boleh pakai kod Muza untuk dapatkan diskaun.